Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khairi ya karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sambung kembali pada malam ini pengajian kita Usyarahul Afrah. Maka sambungan kita malam ini di muka surat 22, baris yang atas sekali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan disyaratkan pula. Disyaratkan pula ini seperti mana disyaratkan dengan syarat yang telah terdahulu. Jadi sebut kepada kita dengan beberapa syarat sembahyang yang telah terdahulu, yaitu sebahagian daripadanya menutup aurat. Sebahagian daripadanya adalah mengetahui waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang, mengetahui masuk waktu sembahyang, menghadap kiblat. Maka sebahagian daripada rukun sembahyang, syarat sembahyang lagi, syarat sah sembahyang. Baik kata musannif rahimahullah ta'ala, dan disyaratkan pula mengetahui dengan kaifiyah sembahyang. Apa kaifiyah sembahyang? Aturan. Sebahagian daripada syarat untuk sah sembahyang yang kita lakukan, sama ada sembahyang fardu ataupun sunat. Begitu juga kata ulama, bukan salah sembahyang, tiap-tiap ibadat yang kita nak buat mesti kena tahu aturan ibadat tersebut. Sama ada sembahyang ataupun puasa ataupun zakat ataupun haji, kita tahu aturan. Kerana mengetahui aturan sembahyang ini, kata Umar, sebahagian daripada syarat bagi sahnya. Al-ilmu bi kaifiyatiha, mengetahui dengan aturan cara ibadat tersebut, baru sahnya. Sebab kita tahu benda yang kita nak buat, niat tak jadi. Nak buat satu perkara, tiba-tiba niat nak buat dah, tiba-tiba tak kenal benda yang kita nak buat, tak jadi. Maka begitu juga ibadat kita sembahyang apa ke, maka perlu kepada mengetahui. Maka mengetahui ni merupakan syarat bagi sah sembahyang. Mengetahui akan kaifiyah. Untuk perlu bagi cara. Cara bahasa kita punya aturan sembahyang. Baik, bagaimana kita mengetahui aturan sembahyang? Dengan bahawa kita menjadi lawat dengan itu dipanggil di taswir. Nak berupa kepada kita bagaimana kita mengetahui aturan sembahyang? Dengan bahawa membeza ia orang yang sembahyang akan segala fardunya daripada segala sunatnya, itu baru nama kita mengetahui aturan sembahyang. Begitu beza antara hak kerjaan sembahyang kita tu mana fardu, mana sunat. Lebih lagi mana fardu, mana sunat, mana syarat. Tak dapat tidak. Maka kata ulama, dikata tak dapat tidak mengetahui ini bagi orang-orang yang belajar. Orang yang belajar, kena tahu. Jadi kita duduk ngaji ni, kena tahu. Betul beza. Sembahyang mana dikatakan rukun, kerjaan kita mana dikatakan sunat, yang mana dikatakan syarat. Sebab dalam sembahyang kita terhimpun beberapa banyak perkara. Daripada mula kita ambil wudu sampailah kita bersalam assalamualaikum warahmatullahi, sampai lepas sembahyang ada beberapa banyak perkara. Sebelum sembahyang kita banyak dah berwudu, basuh najis, ngadap kiblat, tutup aurat.
Alah, berapa banyak kalau kita buat sebelum hayang dah. Tiba-tiba Allahu Akbar. Diri Allahu Akbar tu apa dia pekerjaan? Mesti ke tak mesti? Lepas Allahu Akbar kita baca Allahu Akbar kabira alhamdulillah sampai pada wa ana minal muslimin. Apa hukum pekerjaan tersebut? Tadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa hukum? Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum? Tadi habis tadi ucap amin. Apa hukum? Sebelum kata amin, berapa kedua kita sebut Rabbighfirli wa liwalidayya. Apa hukum? Kemudian amin. Apa hukum? Ni kena tahu tiap-tiap satu kerjaan yang kita buat di dalam sembahyang. Begitu beza bagi kita yang belajar. Dengan makna kalau tak reti beza di antara rukun sembahyang dan juga sunat, apa hukum? Kata ulama, tak sah sembahyang kita. Kita ni orang boleh belajar, boleh ngaji, tiba-tiba tak ngaji berkenaan dengan rukun sembahyang, tak sah. Walaupun sembahyang kita tu berbetulan dengan hak sunnah sekalipun kata ulama. Kita ni boleh ngaji, tiba-tiba nak sembahyang ikut kepada orang, ikut kepada tok guru atau ustaz atau tok imam umpamanya. Nak tengok tok imam saya macam mana. Tengok tok imam masa ni takbir orang angkat tangan berbetulan sini umpamanya, pasti tengok. Sagi imam masyarakat tak imam buat ke mana. Perhati satu persatu kerjaan imam. Sagi kita buat turut 100% seperti mana kita tengok tak imam buat. Apa hukum? Imam sah sembahyang, kita tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab kita tak tahu aturan sembahyang. Ikut orang mata-mata tu tiru dan mata-mata tiru hukum yang tak sah. Sebab tak tahu. Hatta imam buat tu rukun ke sunat tak tahu. Maka apa hukumnya? Kata ulama tak sah sembahyang kita. Itu kena reti beza di antara pekerjaan sunat dan pekerjaan rukun. Begitu beza. Dia kata dengan bahawa membezakan ia segala fardunya. Fardu sembahyang. Apa fardu sembahyang? Yakni daripada rukun dan syarat. Itu panggil fardu. Menentukan fardu benda hak tak tidak mesti kita kena buat di ketika sembahyang. Maka termasuk rukun dan juga syarat. Rukun pun tak dapat tidak mesti kita kena buat. Baca Fatihah tak dapat tidak. Menutup aurat tak dapat tidak ketika sembahyang. Ngajak kiblat tak dapat tidak ketika sembahyang. Mesti kena buat. Itu fardu. Dan sunat daripada segala sunatnya, daripada pekerjaan sunat. Sunat pula ada terbahagi dua. Ada sunat ata'ahnya dalam sembahyang, ada sunat haifahnya dalam sembahyang. Apa nak tahu? Maka tiba-tiba tak boleh beza antara rukun dan sunat. Bagi orang yang boleh ngaji, boleh mengetahui, tiba-tiba tak boleh beza. Maka kata ulama tak sah sembahyang dia, walaupun dia buat itu berbetulan dengan hak sebenar sekalipun. Macam mana sembahyang Tok Guru, macam tu yang dia buat, maka Tok Guru sah, sembahyang dia tak sah. Sebab Tok Guru buat tahu aturan, kita buat tak tahu aturan. Cuma berbetulan saja, betulan tak kira ada dalam agama kita. Maka itulah maka jatuh sungguh syarat dia. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, bahkan jika diiktiqad, bahkan pengidrak ibtali. Asalnya kata ulama, bagi orang yang tak mengetahui aturan sembahyang, tak kerti beza antara rukun dan juga syarat dan juga sunat, maka hukumnya tak sah sembahyang. Tiba-tiba bahkan mari tarik balik. Bila kata bahkan mana sah balik, maka nak idrak ibtali, nak membatalkan hukum tadi. Asal tadi kalau siapa tak mengetahui tak sah. Tiba-tiba balik, orang ni dia tak mengetahui pun aturan sembahyang, tak reti beza pun antara rukun dan sunat. Tiba-tiba sah sembahyang, kita nak idrak ibtali. Begitu hak kata sah ni siapa yang sah sembahyang dia dengan tak mengetahui. Dia tak tahu pun aturan. Orang tanya baca Fatihah apa hukum? Tak tahu. Baca surah apa hukum? Tak tahu. Semua tak tahu, tapi dia buat. Maka apa hukum sembahyang begini? Ini kata ulama. Bahkan jika diiktiqadkan, ia akan sekalian pekerjaan sembahyang. Dia iktiqad, mana dia pegang putus hati dia, semua pekerjaan sembahyang yang dia buat mula daripada dia wudu sampailah kepada beri salam,
Yang cakap apa? Sekaliannya fardu. Dia kata semua rukun, semua fardu, wajib. Semua wajib. Kalau sembahyang mulai dari Allah apa sampai dua salam Assalamualaikum warahmatullahi. Hak semua dan sembahyang dia buat ni semua wajib, mesti kena buat. Dia pegang begitu. Mana dia permasukkan benda-benda sunat dan wajib juga. Maka apa hukum? Satu, atau setengahnya fardu. Dia kata setengah daripada pekerjaan sembahyang ni fardu. Setengah daripada pekerjaan sembahyang dibuat tu ada sebahagiannya fardu. Dan setengahnya dan sebahagiannya sunat, sebahagian lagi dia kata sunat. Tapi, dan tiada membeza akan dia tak boleh membeza akan dia tak boleh beza. Orang ni dia kata apa? Dia kata sembahyang yang aku buat ni ada sebahagian pekerjaan yang wajib, ada sebahagian pekerjaan lagi sunat. Tapi aku tak boleh beza satu wajib dan satu sunat. Tapi ada. Apa hukum sembahyang maghrib? Kita tak boleh kita orang Nabi kena tahu. Hak kita buat ni takbiratul ihram apa hukum ada rukun sembahyang. Lepas takbiratul ihram baca doa kita apa hukum hadis sunat hayat. Habis sunat hayat baca auzubillah ni pun sunat hayat. Kemudian baca bismillah ni fardu. Kenapa? Bahagian daripada rukun sembahyang. Satu ayat Al-Fatihah. Habis lagi Rabbighfirli wa liwalidayya. Ni hukum sunat hayat. Amin pun sunat hayat. Kemudian baca surah pun sunat hayat. Rokok sakit, ni rukun sembahyang. Begitu beza satu. Kalau tak kerti beza, tak sah sembahyang kita. Tapi bagi sebahagian manusia, dia tak kerti beza apa. Bahkan dia pegang nanti kata semua hak dia buat ni mesti kena buat. Sebahagian dia sebahagian seorang ni pula kata, dia kata sembahyang buat ni ada yang mesti kena buat, ada hak sunatnya. Buat tak apa. Tapi kita tak kerti beza mana satu fardu, mana satu sunat. Apa hukum sembahyang ni? Ada. Dan ia orang awam dan padahal orang hak cepat kata semua pekerjaan sembahyang ni fardu semua, atau hak kata sebahagian yang sunat, sebahagian yang fardu, padahal yang pegang diri ni orang awam. Orang awam. Apa orang awam? Orang ramai. Ya. Tu cara tu cari makan, boleh sembahyang, dia boleh sembahyang masa waktu dia sembahyang, tak boleh sangat bab agama. Maka disebut kepada orang awam ini, maka kata ulama, dan tiada i'tiqad dengan fardu itu akan sunat. Dia tak pegang kata benda fardu sunat. Tapi kalau dia kata dalam apa? Dalam masalah sembahyang dia kata sembahyang tak sembahyang. Dua sembahyang tadi ada berapa perkara? Dia kata semua sunat. Kalau pegang begini kata ulama tak sah sembahyang. Kalau dia pegang putus nanti mengatakan dalam sembahyang tu semua rukun, semua wajib, mesti kena buat. Apa hukum? Sahlah sembahyangnya, sembahyang orang awam tadi. Orang awam bukan reti pun dia cara duduk cari makan. So ngaji tak reti tu cara buat kerja cari makan gitu. Masuk waktu sembahyang dia sembahyang tu orang sembahyang. Orang tanya yang sembahyang ni satu buat sembahyang tadi, mesti kena buat semua. Kau buat tadi mesti buat semua. Dia kata tak boleh buat, mesti kena buat. Hak cerita sikit dia kata boleh sembahyang ni aku pernah nanti juga. Dia kata ada hak wajib, ada pekerjaan sembahyang ni ada yang wajib, ada yang sunat. Tapi aku tak kerti cerita satu wajib dan satu sunat. Tak ada cerita tu aku mati dulu. Tapi tak ada mengaji, aku kerja cari makan, untuk hidup, cari kehidupan. Apa hukum? Tentang ulama sah sembahyang orang awam tersebut. Tapi kita orang ngaji dah tak boleh kita mengerti beza. Kalau itu lega orang awam, dah kita ada lega masa kita ngaji. Kita dapat lebih. Boleh membezakan antara fardu dan sunat, tak ada khilaf di antara ulama dan sah sembahyang kita. Dan kita pun dapat yang lebih daripada ibadat kita sebab kita reti. Nama kata, betul lega orang kita malam ngaji juga. Lega dia orang. Yang kata lega, orang awam ni bahaya tu. Lepas tu ulama peringatkan hukum sebab bahaya. Kalau tak peringat hukum ini pakai tak sah sembahyang tu. Sampai ulama kena peringatkan hukum untuk orang awam. Kita orang letih, tak kaya pasal letih, maka selesai urusan kita dengan Allah Ta'ala. Dia. Maka orang awam yang pegang dan putuskan hati dia, pekerjaan sembahyang ni dia kata mesti kena buat semua. Sah sembahyang dia.
Dalam sembahyang ni ada yang mesti kena buat, ada yang tak mesti kena buat, dia kata. Tapi aku tak reti nak beza mana tu wajib buat, yang satu tak wajib buat, pun sah sembahyang. Cuma dia jangan pegang dalam hati kata hak sembahyang semua tak wajib, hak tu tak sah sembahyang. Jadi masukkan benda wajib dalam benda fardu dan sunat maka tak sah. Dia bandingkan gini benda fardu ni benda besar. Benda sunat ni benda kecil. Kaedah kita mempermasukkan benda kecil dan benda besar boleh tak? Kita pergi kedai naik kereta beli geret anak kita, geret bini tu. Ataupun geret budak-budak, anak geret budak anak. Bila beli geret budak, balik lagi nak masuk kereta geret kan, masuk geret kereta. Basikal nak masuk kereta kan, kereta nak tak besar. Tak ada orang ambil kereta tak basikal. Akhir basikal punya kereta bapak basikal benda kecil. Geret tu benda kecil. Maka begitu juga kaedah fardu dan sunat. Benda sunat kita boleh masuk dalam fardu, kita ada semua fardu. Macam basikal punya kereta, boleh kereta saya tanya apa? Anak bawa naik kereta basikal, pada sekali juga. Tapi orang tak nampak basikal, kecil. Orang nampak kereta. Itu juga fardu dengan sunat. Tapi kena masukkan benda besar dan kecil, dia tak boleh. Macam fardu masalah sunat, kita kata pekerjaan sembahyang semua sunat tak boleh. Sebab itu kita mempermasukkan benda fardu di dalam perkara sunat. Fardu besar nak masuk benda besar benda kecil, itu tak boleh kata ulama. Lepas itu tak sah sembahyang. Kalau dia kata semua sunat tak sah, walaupun orang awam sekalipun, orang ramai sekalipun. Itu hukum dia. Qala al-musannif rahimahullah. Itu sebahagian daripada syarat sah sembahyang. Mengetahui aturan sembahyang begitu beza. Kita begitu beza lah mana kita mengaji begitu beza sungguh. Apa dapat kelebihan di sisi Allah. Inilah yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama. Nabi sebut faman akhadahu faqad akhadha bi hadzin wafir. Siapa-siapa ambil ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada para ulama, maka dia ambil hakuan yang paling sempurna. Hakuan awalnya tak ada hukum. Harta benda biasa awalnya tak ada hukum. Betul Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya oleh puak Khawarij kepada beliau, mana lebih dia adil, mana lebih di antara harta dengan ilmu? Jawab Sayyidina Ali lebih ilmu. Sebab apa lebih? Sebab harta orang boleh gubuk. Dia tengok kita ada harta dia benar juga tadi. Tapi ilmu orang gubuk tak? Tak siapa boleh gubuk ilmu kita. Tak ada orang pergi jumpa Tok Guru kalau nak copek ilmu Tok Guru sikit baik kami. Tak siapa boleh copek. Apa? Itu benda yang cuma, benda yang menakumi itu Tok Guru. No. Tak siapa yang boleh curi. No, yang dikurnia oleh Allah kepada orang yang dia kendak. Mari seorang dari puak Khawarij kata ya Ali, mana lebih antara harta dengan ilmu? Kata Sayyidina Ali lebih ilmu. Pasal apa? Pasal orang yang banyak simpan harta dia banyak musuh. Orang banyak harta banyak musuh. Tapi orang banyak ilmu dia banyak kawan. Tengok orang harta banyak musuh. Mau nampak penyakit kau ni dekri, kau ni pun dekri juga. Ada mula. Dia tu dulu tak kaya mana pun tengok pasal kau kaya ni mesti ada buat kerja tak molek dalam fikir. Tapi orang tak ilmu, ada ilmu dia banyak kawan kata Sayyidina Ali. Mari pula seorang lelaki kuat Khawarij, tu tak lama. Tanya yang Ali mana lebih antara harta dengan ilmu? Ilmu lebih. Sebab apa ilmu lebih? Sebab ilmu dia jaga kita. Harta kita nak jaga dia. Tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hebat ni. Orang tanya mana lebih antara harta dengan ilmu? Jawapan dia satu saja, ilmu lebih. Tapi sebab banyak. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau tak dia sampai mati, aku kalau orang bertanya mana lebih antara harta dengan ilmu, aku akan jawab dengan jawapan yang satu. Tetapi sebab berbeza-beza. Sampai mati aku akan ceritakan sebab yang berbeza. Kita jawab satu mana lebih antara harta dengan ilmu. Ilmunya sebab apa ilmu lebih? Sebab apa ilmu lebih? Nak cerita payah lah. Nak cerita sebab tu yang payah. Itu kata dalamnya ilmu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab itu digelar sebagai Imamul Arifin, ketua bagi golongan yang arif billah. Itu
Tu kata Nabi puji Sayyidina Ali kalau Allah cakap ana madinatul ilmi wa aliyul babuha. Akulah gedung ilmu Nabi sebut. Akulah kota ilmu. Siapa nak ilmu tu kena lalu ke pintu. Siapa ada pintu dia? Sayyidina Ali. Siapa nak ilmu Nabi? Ngaji dengan Sayyidina Ali. Siapa anak murid Sayyidina Ali? Sebahagian anak murid Sayyidina Ali, Imam Abu Hasan Al-Basri. Abu Hasan Basri itu imam anak murid Sayyidina Ali. Ngaji dengan Sayyidina Ali di Madinah. Habis balik ke Basrah balik. Ngajar di sana balik. Atau dengan Hasan Basri. Min kibar tabi'in. Ada para ulama besar zaman tabi'in yang pernah membina Rabi'atul Adawiyah, tapi tak sampai aja. Lebih Rabi'atul Adawiyah lagi dengan kewaliannya. Nak bina Rabi'atul Adawiyah kata nak bina, kalau tanya soal aku jawab soalan yang aku tanya, boleh jawab. Aku terima minat, bawa nikah. Berdebat dulu. Kemudian kata Sayyidina Hasan, nak debat di mana? Kata Rabi'ah, kata sahabat nak debat mana? Kata Sayyidina Hasan, apa baik kita berdebat di tengah malam. Buka soalan ni, nak jawab soalan ni, di tengah duk sila da'i. Kata Rabi'atul Adawiyah, biasa ya, ikat pula penuh. Nanti kita sembah darah dalam mudah. Hasan Basri kata tahu darah aku tak lepas lagi dah. Tak boleh sila lagi. Tak boleh sila lagi, tapi nak punya tahu darah aku tak lagi. Dan kata Hasan Basri tu. Rabi'ah kata apa? Ni kita sembah darah dalam mudah. Pada tak kita kata tak itu tak untuk bawah dah. Dia sembah di sungai, sembah di sungai, sembah di sungai, potong di sungai, jawab lagi. Tu hebat para ulama dulu. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tu kelebihan ilmu. Sebab tu kita dituntut belajar. Kerana kemuliaan agama ni takkan timbul, takkan zahir melainkan dengan ilmu. Sebab itulah disebutlah hadis mengatakan bahawa sebagai daripada kelebihan ilmu, kata ulama ialah pada iaitulah ilmu itu boleh menghidupkan agama dan mekalkan Islam di atas muka bumi. Tak ada orang lain rosak Islam kita. Tak ada orang lain tak lekah kerjaan agama kita di atas muka bumi. Sebab ada orang lain yang boleh jaga kita. Dia sampai Islam kita bagi kami sampai seruh yang cucu kita. Apa dia? Dengan sebab ada tutup ada orang lain yang bersih hati, yang betul-betul ikhlas hati nak menyembah menukarkan agama Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena ngaji. Sekedar kita mampu ngaji. Jangan duduk saja. Ni urusan dunia kita dah berapa jam dah kita cari hidupan dunia kita. Dari pagi tadi sampai dah petang. Pergi kerja pukul 8 pagi, masuk kerja pukul 8, sebelum 8 tu di rumah dah begini. Balik habis kerja, waktu kerja pukul 5, balik sampai rumah pukul 6. Sehari untuk kita berurusan dengan manusia, urusan dengan Allah tak lama. Itu pun tak dah kita. Maka kita kena ambil curi masa untuk kita dekatkan diri dengan Allah dengan majlis-majlis ilmu kita. Dan kita pelebihkan urusan dunia. Ini kata kita pelebih urusan dunia. Bukan salah cari rezeki, tapi sampai kita lupakan akhirat. Itu menjadi kesalahan kita. Cari rezeki tak salah, Islam kita tak larang. Bahkan Islam itu cari pula. Kerana kewajipan kita lepas kita. Tapi jangan tinggalkan urusan akhirat kita. Cari juga berharap untuk akhirat kita. Ini ilmu yang kita belajar. Untuk sahkan amal ibadat kita. Nak Tuhan terima amal ibadat. Kadang-kadang ibadat kita buat sah dah, betul dah. Sah tu mana betul. Hak Tuhan suruh kita buat tu betul dah. Tapi dalam betul tu tak mesti Tuhan terima lagi. Semayang kita buat betul ya? Betul dah. Tapi dalam betul tu kata ulama, tak semesti Tuhan terima lagi. Kenapa? Dia ada satu syarat lagi, nama syaratul qabul. Syarat terima pula. Buat semuanya betul, tapi hati kita penuh dengan berbagai penyakit. Tuhan tak terima amal ibadat kita. Itu kena jaga lagi, kena ngaji lagi kita. Baru selamat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bos sudah bayar habis-habis main tengah wirid pejam mata. Aku ni ke mati esok 7 teguh dah pasal ni. Sedar bos sudah bayar, lah hati tu juga tu lah. Yakin punya kita. Jangan berani sangat begitu. Kena ada takut juga kita dengan Allah Ta'ala. Lepas bayar, buat takut. Ni hak aku buat itu yang terima ke tak ni?
Dia takut hari pun kita pun ingat nak ngaji balik. Takut sakit Tuhan tak terima, nak kena ngaji betul balik. Duk pasal Tuhan terima tiba-tiba ngaji, oh ada lagi hak benda tu, takut Tuhan tak terima di kita ni hak dia. Maka kena betulkan diri kita sungguh. Hati maka orang ngaji boleh sedar diri. Tak ngaji dia tak sedar itu. Duk pasal diri betul. Maka hati kita takut. Maka hati kita ada penyakit yang berbahaya. Kenapa? Baik, qala Musannif rahimahullah ta'ala. Baik sama kita. Dan disyaratkan pula bahawa sembahyang ia seseorang atas tempat yang suci. Suci ini daripada najis. Nah, wajib kita benar ketika itu pastikan kita sembahyang di tempat yang suci daripada najis. Najis mana? Ini najis yang tak dimaafkan pada sembahyang, sama ada di tubuh kita ataupun di pakaian kita ataupun di tempat yang kita. Jangan ada najis yang tak dimaaf. Bagaimana? Kita buat contoh mudah. Nah, di pakaian kita contoh. Kita sembahyang. Nah, sembahyang maghrib. Sampai di masjid sembahyang maghrib. Bos dah sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunduk kepala Ustaz. Tunduk. Nah, perasan dalam poket kita ada benda. Buka tengok ada banyak. Nah, ada banyak. Kita sebut banyak tak boleh dalam poket banyak mudah. Nah, bangkai laju. Nah, banyak tu bangkai dia panggil. Nah, kita sebut banyak kata orang satu. Tak, banyak binatang. Banyak ke katu. Nah, bangkai ke katu. Tengok juga sebenarnya tiba-tiba dalam poket kita tengok ada bangkai ke katu seekor. Itu apa hukum yang kita? Apa hukum yang kita? Sah tak sah? Anak tu sah tak sah sudah kenal dulu. Ke katu bangkai katunya apa hukum? Bangkai katu apa hukum? Suci ke najis? Nak kenal maka ambil kaidah pula lah, kaidah najis pula. Kata ulama tiap-tiap binatang, kesemua binatang masa hidup hukumnya suci. Melainkan babi dan juga anjing. Dua saja najis. Kesemua binatang masa hidup semua suci. Tikus ke bangkai ke tekuk ke ular ke lipah ke semua cicak, semua hukum suci. Tapi suci, tapi bukan halal. Dia tak halal. Oh cicak suci dia, esok goreng cicak satu. Buat kaki. Mana? Orang buat kaki fried chicken, kita pakai kaki fried lizard. Nah, buat goreng cicak. Nah, tak halal. Suci saja. Suci di mana Pak? Kalau kita sembahyang tiba-tiba cicak buat atas ada tubuh kita apa hukum? Tak batas sembahyang. Sebab masa itu hukum dia suci. Kaedah yang kedua, kesemua bangkai binatang hukumnya najis. Babi ke, anjing ke, cicak ke, apa semua bangkai binatang, kesemua hukumnya najis. Melainkan 3 bangkai sahaja tak najis. Apa dia? Yaitu manusia, ikan, belalang. Sudah main tengok dalam buku kita ada bangkai belalang seekor, tak apa. Tak kena ulang banyak. Tak kena bangkit banyak semula. Kenapa? Belalang hukumnya suci. Tapi masalah apa? Masalah dalam tubuh kita, dalam baju kita bukan bangkai belalang, bangkai kekatu. Apa hukum? Nantinya ni, pasal kaedah tadi kesemua bangkai pun nanti melainkan 3 saja. Ikan, manusia, belalang. Kekatu nanti. Baik. Kemudian di atas sikit lagi. Lagi sikit lagi. Dah nama kata kekatu ni bangkai binatang, hukumnya najis. Tanya balik, dimaafkan tak? Sebab najis dua jenis pula. Ada najis yang dimaaf, ada najis yang tak dimaaf. Maka bangkai kekatu ni termasuk dalam najis yang dimaafkan atau tak dimaaf. Yang kata bobo bangkai saja, oh ini hukum batal saya ada, tengok dulu dia masuk yang najis yang dimaaf atau tak dimaaf. Maka bangkai kekatu ni najis dimaaf atau tak dimaaf? Kalau dimaaf, mana kata tak batal saya kita. Tak kena mula. Tapi kata dimaaf, maka mana kita sudah
batal. Sebab kita dah menanggung najis ketika sembahyang. Maaf betul ni. Maka kata ulama, bangkai kekatu termasuk dalam bangkai binatang yang tidak ada darah nadir, maka hukumnya dimaaf, tapi bukan disembahyang. Ingat, dimaafkan pada masalah ain. Nah, pagi-pagi nak baca teh jaga boleh jalan apa? Jalan jam. Nah, sebut dari bocah-bocah tinggal saat mata terkembang. Mari kita tengok bangkai ada tikus apa? Ada kekatu seekor tu nak etel kita. Apa hukum etel? Etel panah kalau pula silap dan di dan tidak etel panah puak kita mati lah tu. Kita mau tengok bangkai kekatu. Nak buang etel ke nak buang kekatu saja? Kata ulama buang kekatu saja, etel tak kena buang. Tapi baca minum tak ada masalah apa. Sebab kekatu ni bangkai dia dimaafkan pada air. Tu tak sampai Allah terus sikit sekalipun. Tapi syarat dengan kekatu tu bangkai tu mengubahkan air, mengubahkan sifat air, baru najis. Dimaafkan pada air. Sembahyang tak maaf. Maka tengok-tengok ada bangkai katu wajib kena pulang semula sembahyang kita. Sekarang dalam waktu. Kalau setelah waktu dah wajib kena qada semula. Tu, mana kena pelihara diri kita daripada apa? Daripada sembahyang di atas najis. Pasti kita pandai kita suci. Suci apa? Suci daripada najis yang tak dimaafkan tadi. Wajib kena jaga kita. Lagi, tengok. Nanti katanya dan disyaratkan pula bahawa sembahyang di atas tempat yang suci yang daripada najis yang tak dimaaf. Adapun najis yang dimaaf tak apa. Najis dimaaf tak apa. Contoh tengah sembahyang, tiba-tiba merilalat hingga sekor hingga di baju kita. Ni hingga di kita. Atas baju kita. Apa hukum yang kita? Tengok sembahyang, tiba-tiba lalat sekor hingga di baju kita ni, timbuk kita. Apa hukum yang kita? Batal kesah. Nak batal kesah tanya, lalat hidup masa hidup apa hukum? Lalat masa hidup apa hukum? Suci kan? Itu pada dia. Semua binatang masa hidup hukumnya suci. Melainkan babi dah ni. Dia lalat dia hidup suci. Masalah lalat selesai. Cuma masalah apa? Masalahnya lalat ni binatang yang suka burung najis. Tak lembu bau berak ke tak kucing ke, tak ayam ke, sampai bau berak sampai selalu lalat. Minat sangat dia dengan tu. Tu Allah jadikan dia begitu. Rezeki jadi najis. Bila hingga kahwin, melekat dan najis kaki dia. Melekat. Mana di kaki lalat dia najis. Tiba-tiba hingga di kita masa sembahyang, apa hukum? Di kaki lalat ada najis. Tengah kita sembahyang hingga di baju kita, apa hukum yang kita? Lalat suci dah, tu kaki dia tu najis. Tak bersentuhan najis kita ni. Lalat dan hingga kita dah bersentuhan dengan najis ketika sembahyang, apa hukum? Siapa berani kata batal? Tak berani ya. Soalnya tak berani kata batal. Bila kata batal tak pasal-pasal nak kena potong buat yang kita hati. Pasal kosong. Najis. Karena satu kat kamu kenapa tak nampak pada mata biasa kita. Nampak najis yang lihat. Sebab tak nampak tu dimaaf. Najis juga tapi dimaaf sebab tak nampak. Nak nampak semua nak pakai mikroskop. Pun nampak. Takkan bertuhan tu balik baca tu. Nempo lalai tak apa pegang selalu. Teropong tengok. Ada ni tak nak teropong. Tak kenal sampai tahap tu. Tuhan tak berat kita tahap tu. Tengok lagi asal dia. Tak ada sudah. Mata dia tengok tak ada nampak nanti pergi gelap. Biar dia lihat tu. Sebab Tuhan jadi kakak lalat gitu. Lalat pun Tuhan jadi kat istimewa anak. Apa kelebihan lalat? Orang kata lebih bertak mari nanti mau benar kotor semua kuman-kuman nyakit mereka lebih mana? Lebih lalat kata ulama itu apa? Merendahkan darjah orang yang takabur.
Duk puasa hebat-hebat, hingga lalat di hidung macam. Lalat dekat hidung kan. Puasa hebat dan puasanya tu lalat dekat hidung hebat apa? Tu. Tuan jadi lalat macam apa? Tujuan nak menegakkan darjat mata kampung. Duk puasa gah sangat, tengok lalat dekat hidung gah pun. Tu sebahagian lalat. Dan sebahagian daripada tujuan lalat Allah akan masukkan neraka untuk menambahkan seksa ahli neraka. Itu lalat. Maka nak tahu hukum apa? Hukumnya sah kata ulama. Harap kita teliti hukum. Oh, sama ibadat kita. Itu sebahagian daripada hukum ibadat. Kalau musannif rahimahullah. Dan jika dengan zon sekalipun wajib ketika sembahyang, kita bersembahyang di tempat yang suci. Sembahyang di tempat suci. Sekalipun kata ulama dan jika dengan zon dan jika suci itu dengan zon dengan kuat serta sekalipun kuat sekarang mengatakan tempat kita itu suci. Walaupun kemarin hati hijab kering untuk minta sapu lah. Kita mau semayang kita serta tempat itu suci. Banyak. Walaupun kemarin ada hijab kemarin sekalipun kata ulama. Sebab sekarang kita mengatakan itu kuat sekarang mengatakan suci. Tengok suci orang tak ada apa insya-Allah suci. Walaupun dengan kuat serta sekalipun kata ulama wajib kita pastikan tempat itu suci. Walaupun dengan sekuat sangkaan semata-mata kuat sangkaan mata suci, maka wajib kita pastikan tempat kita sembahyang itu suci. Walaupun dengan kuat sangkaan tengok tak ada apa pun bersih ke tempat ini, suci ke tempat ini. Baik, Allahu Akbar, sah kata ulama. Itu syarat dia. Ketiga tak sah. Pastikan tempat yang pasti tengok tak ada apa insya-Allah. Nanti kuat sekarang kita mengatakan suci dah. Kita pun usolli fardhu maghribi umpamanya, maka baru sah sembahyang kita. Kena pastikan tempat kita main itu suci dari najis yang tak dimaafkan. Dan jangan ada bersentuh satu suku satu juzuk daripada badannya atau pakaiannya dengan najis pada ketika qiyamnya. Jangan pastikan ketika sembahyang tubuh kita dan kita jangan bersentuh dengan najis. Najis mana? Najis yang tak dimaafkan. Najis dimaafkan pun. Seperti lalat tadi, masalah apa hingga di pakaian kita masa sembahyang tak batas sembahyang. Kenapa? Kerana najis seperti lalat tu najis yang dimaafkan, tak nampak. Tapi hak tak dimaaf, tak boleh. Tengok sembahyang tiba-tiba terhijab, tengok tak hitam, aku tak dimaaf dah kata ulama. Terhijab basah. Malaikat kalau terhijab tu kering. Jatuh tak kita, segera kita kibah. Segera kita kibah, jatuh tu. Maka ketika tu dimaaf kata ulama. Tak kering, tak melekat. Cuma jatuh tak kita pasang segera. Jatuh pun jatuh kita pasang, segera kita kibah buat. Dan tak memerlukan pada pergerakan yang banyak. Maka tak batas mana kata ulama. Sebab jadi terhijab tu kering tapi kalau basah. Tengah sembahyang cicak pun dah atas dia cari jamban tak jumpa pun pakai tantu dah. Betul lah tempat kita sembahyang. Tengah sembahyang kita jatuh tak atas pakai kita basah lagi. Maka aku tak dapat tidak nak berhenti nak basuh semula pakai kita. Walaupun dekat Nabi Sallam sekalipun. Fil alamin innaka hamidum majid. Allah menahan dia. Berhenti lah dengan Nabi Sallam. Dengan fil alamin innaka hamidum majid. Jatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung dah majid dah jatuh pun kena diijab tak apalah pakai salam dah maaf dah ni dah tak maaf kata ulama. Sebab kita tak beri salam lagi. Duk kira maaf pasal apa? Pasal tak nak buat dulu tu. Puasa tu. Kalau di rakaat pertama baca Allahu Akbar kabira tak apa ni. Allahu Akbar kabira. Mati tak itu. Tak apa ni tak rasa banyak pasal apa? Baru mula. Mina habis dah baru pegak. Di pasal kianat betul orang kianat betul cicak. Tu gendam cicak sampai kianat. Kalau dia sekor sikit saja nak makan habis mayang dah. Maka tu. Maka hukumnya kena berhenti buat semula. Itu kata ulama. Pastikan pakaian kita dan tubuh kita jangan bersentuh dengan najis. Ketika mana? Pada ketika qiyamnya, berdirinya,
masa diri dia pastikan dengan sentuh. Tapi tapak kaki kita jangan ada najis. Tapak kaki kita dengan najis. Tempat kita pijak tu pastikan najis masa diri, jangan ada najis. Begitu juga atau duduknya masa duduk. Ni pakaian kita bersentuh dengan tempat sembahyang, pastikan tempat itu bersih seperti itu. Pastikan sentuh pakaian kita lagi. Bila kita duduk, maka mana-mana tempat yang bersentuh dengan tubuh kita dan pakaian kita, duduknya tempat sembahyang. Maka duduk apa yang banyak yang bersentuh. Tubuh kita bersentuh, pakaian bersentuh juga, pastikan tempat itu suci pun najis. Jangan bersentuh dengan najis pada ketika duduk kita. Begitu juga. Dan atau rokoknya, ketika rokok sama juga. Rokok ni tadinya tapak kaki juga dan juga pakaian depan kita sebagai itu melabuh. Bila kita rokok dia melabuh, kena di lantai. Maka pastikan lantai atau tempat kena pakaian itu bersih. Jangan nanti. Tu. Dan sujudnya itu juga ketika sujud, pastikan tempat sujud kita, tempat yang kita letak anggota kita masa sujud. Dahi kita, dua tapak tangan kita, lutut kita, kaki kita, itu juga kain yang labuh ke lantai. Pastikan tempat yang kena lantai, kain kena lantai itu pastikan tempat suci. Jangan bersentuh. Kalau berbetulan dengan tak sentuh, tak patah mayat. Kita bayar rumah, pintu rumah buka, ada bela ayam seekor, jinak sembuh dengan tuan. Bela pada anak kecil, memang jinak manja sembuh dengan tuan. Buka pintu saja masuk, tertepek dengan tuan dia tu. Nah, tengah tertepek jalan-jalan pun lagi berak tempat mayat kita. Tu, berak atas dia dah. Apa hukum yang kita? Tak patah, sebab bukan sentuh. Kena jatuh. Sujud sakit, bawa sujud berbetulan nanti tu dengan jatuh kita berbetulan. Apa hukum? Hukumnya tak patah kan? Sebab bukan bersentuh. Dia tak mau bersentuh dengan najis. Nanggung dan kita tak sentuh tak boleh, nanggung lagi tak boleh. Ini tak bersentuh, cuma berbetulan saja kita nanti ketika sujud. Apa hukum? Tak batas sembahyang. Cuma kata ulama, sembahyang berbetulan dengan najis itu hukumnya makruh. Itu saja. Mana seeloknya sembahyang, pastikan tempat kita sujud saat itu, pastikan tempat itu walaupun dengan ada najis. Masa sujud tadi tak kena pun, tak sentuh tubuh kita pun, tak sentuh pakaian kita pun najis itu, maka seelok buang juga. Bapak sebab dia tak mau kita sayang berbetulan dengan najis. Tempat lingkungan kita bayar lagi itu pastikan tempat itu bersih, jangan boleh ada najis. Itu hukum berkait dengan ibadat sembahyang kita lagi. Qala al-musannif rahimahullah taala. Itu apa dah bahagian daripada syarat sah sembahyang yang disebut oleh para ulama dan kita fiqh. Maka menjaga ini kita. Peliharakan menghadap kiblat, pastikan kita sembahyang menghadap kiblat, menutup aurat, pasti mengetahui kita tahu cara aturan sembahyang. Pada itu hukum tak sah. Begitu juga sebahagian daripadanya, pastikan tubuh badan kita dan pakaian kita dan tempat sembahyang kita itu suci dari najis yang tak dimaaf. Mana jangan ketika sembahyang itu bersentuhan dengan najis. Lebih lagi dah kalau menanggung lagi tak sah. Nanggung macam dalam bukit kita, pakai cicak dalam bukit kita, maka tentu tak sah sembahyang pada najis yang tak dimaafkan. Itu sebahagian daripada syarat untuk sos sembahyang kita. Baik, ada apa kita tahu dulu, dapat kita sampaikan kita yang itulah katanya, dan disyaratkan pula mengetahui dengan masuk waktu atau zon masuknya dengan ijtihad. Ini pun sebahagian daripada perkara yang wajib kita kena ambil kira juga sebelum sembahyang. Tidak sah. Tahu masuk waktu dulu. Ada berapa cara mengerti masuk waktu? InsyaAllah dia ada 3 cara semua, ada 3 martabat. Nanti masuk waktu. InsyaAllah kita akan mulai dari semula dan pertemuan kita akan datang pada katanya dan disyaratkan pula mengetahui dengan masuk waktu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu yang ketiga. Yang kedua kita ambil ulama ini insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa sa'al zamana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan wajhika al-karim ya rabbal alamin.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.